اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17. Muka surat 17, baris yang ke-17 daripada atas. Surat 17, baris ke-17 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Atau takut ia seseorang akan jatuh ke dalam laut, atau karam, atau berpusing kepalanya, atau takut keluar kencing bagi orang yang salisil baul, atau keluar bawasir bagi orang yang basur, dan umpama kedua orang yang salisil bau dan orang yang basur. Jawabnya, maka hendaklah ia seseorang sembahyang duduk. Atau takut ia seseorang akan jatuh ke dalam laut, atau karam atau berjatuh ke dalam laut, atau takut ia akan karam, atau berpusing kepalanya. Ini di antara contoh bagi mereka yang tiada kuasa solat berdiri. Yang bicara sekarang ni adalah rukun qiyam, rukun berdiri, syarat rukun sembahyang yang ketiga, yang mana berdiri menjadi rukun pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Orang yang kuasa berdiri ni berdiri sekadar dia kuasa. Ada orang yang normal, orang sihat, maka dia berdiri betul, tulang belakang dia tegak, kepala tunduk ke hadapan, tengok tempat sujud. Ini orang normal. Ada orang boleh berdiri tetapi tulang belakang dia agak condong ke hadapan, ke hadapan, tak ada masalah. Boleh berdiri sekadar boleh berdiri, walaupun mungkin condong ke hadapan ke contohnya ni bagi orang ada masalah kesakitan lah. Jadi berdiri ni bagi orang yang kuasa. Bagi orang yang tiada kuasa berdiri, maka sembahyang duduk. Tiada kuasa berdiri itu macam mana? Kuasa berdiri, lawan dianya tiada kuasa berdiri, lemah. Jadi apabila kuasa berdiri menjadi rukun, apabila lemah berdiri tidak menjadi rukun.
Nak bicara sekarang ni tiada kuasa berdiri, iaitu lemah tu setara mana panggil lemah ni badan ni. Kemudian macam sebut sebelum ni lah, dia apabila kuasa berdiri menjadi rukun, apabila tiada kuasa berdiri tidak menjadi rukun. Hening ni bukan hanya boleh berlaku pada satu-satu rakaat yang lain, bahkan boleh berlaku pada satu rakaat yang sama. Ini cerita dah minggu lepas ni. Maknanya di permulaan kita semayang, kuasa kita pun takbir dalam berdiri. Tengah-tengah berdiri sedang membaca Fatihah, tiba-tiba mari rasa pelik, mari rasa hanyut, mari rasa nak jatuh, nak tersembam, maka tidak kuasa berdiri, maka duduklah. Duduk, sambung membaca Fatihah dalam duduk. Ataupun kita pada masa mula semayang tu pelik rasanya, pening, hanyut, nak muntah lah apalah, kita pun solat duduk. Tengah-tengah solat duduk, tiba-tiba rasa lega, rasa sedap, rasa balik macam semula, dan balik macam asal. Walaupun tak rasa tak sedap tu berasa lagi, tapi gagah dah rasanya nak banding dengan ketika mula-mula semayang. Yang mana ketika mula-mula semayang tu memang pelik sikit lah rasa, memang tak larat sungguh lah. Maka dia pun solat duduk. Tengah-tengah solat dia rasa kuasa berdiri, dia kena usahakan bangun. Dia bangun, okey, memang dia wajib berdiri serta-merta pada satu rakaat, bukan pada rakaat yang lain-lain. Ada ni. Ini dalam masalah kuasa berdiri menjadi rukun, tiada kuasa berdiri tidak menjadi rukun. Ni kena belajar molek. Jangan bila rukun 13. Rukun pertama niat, rukun kedua membaca Fatihah, rukun yang ketiga berdiri. Bukan setakat tu. Dahulu panjang kita bicara bab niat, panjang bicara bab takbir. Sekarang ni nak masuk pula bicara bab rukun qiyam, rukun berdiri. Ni panjang ni. Ni panjang. Sebab apabila dia yang penting nak tahu kuasa tu macam mana, tiada kuasa tu macam mana. Apabila tiada kuasa, nak duduk, nak menggiri, nak melentang macam mana, satu-satu pembicaraan tu kena ambil faham molek. Sebab tiada kuasa berdiri ni, mari uzur, mari sakit ni adalah kehidupan kita. Tu kena ada ilmu molek lah. Itu kalau kita sendiri yang diuji dengan tak sihat. Sama juga dengan anak cucu keluarga kita yang diuji dengan tak sihat. Kita belajar ni, kita bagilah panduan molek pada ni. Kemudian pula kena cermat pula sini ni. Sebab orang yang ada uzur ni, dia tak sama situasi. Ada orang berdiri okey, tunduk tak boleh. Ada ni. Ada orang kalau berdiri tak boleh turun ke bawah, kalau turun ke bawah tak boleh naik ke atas. Dia macam-macam situasi ni. Orang uzur ni macam situasi yang mana kita kena ambil faham molek. Kuasa macam mana, tiada kuasa daripada berdiri yang ni lemah macam mana. Jadi tiada kuasa berdiri ni ayat kita terdahulu. Dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali, seperti hasil baginya dengan berdiri masyakkah yang sangat, yang menghilangkan ia akan khusyuk dan hudur hati. Jadi dimulai ayat dengan dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali. Kita ni, kalau kita cakap kita lah, tiada kuasa berdiri sekali-kali ni, tak boleh kuasa, tak boleh berdiri langsung, kan gitu. Kalau kita faham zahir ayat ni, tiada kuasa berdiri sekali-kali, maksud apa? Tak boleh berdiri langsung, gitu. Ni tak ni, bukan kata adamul imkan, tak mungkin berdiri, bukan ni. Jadi tiada kuasa berdiri ni,
Mana contoh? Seperti hasil baginya dengan masyarakah yang sangat, yang menghilangkan ia masyarakah akan khusyuk dan hudur hati. Jadi maknanya dia boleh berdiri, tetapi kalau dia berdiri, kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk sembahyang. Maknanya bukan tiada kuasa berdiri, makna tak boleh beri langsung, tak beri langsung. Ni jelas lah. Angkat, lepas, debok jatuh. Tu jelas lah. Sekarang ni, boleh tak nak kekalkan berdiri? Boleh. Tapi macam mana keadaan kita? Masyarakah, kesukaran, kepayahan. Kesukaran, kepayahan ni, sikit-sikit ke? Kalau sikit-sikit, sikit-sikit lah rasanya. Kalau kesukaran, kepayahan sikit-sikit tu boleh hilang tak khusyuk sembahyang? Boleh lagi, tak ada masalah. Maka berdiri masih lagi kuasa. Faham tak ni? Kalau kekalkan berdiri, masyarakah, kesukaran, kepayahan yang memang tak boleh nak fokus sembahyang dah. Duduk nak jaga ketubuh dah. Berasa macam nak tersembam dah. Tapi kalau dia usaha juga, boleh ke tak? Boleh. Tapi dalam keadaan masyarakah, kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk solat, itu dipanggil tidak kuasa berdiri, maka solat duduk. Jadi tidak kuasa berdiri ni bukan hanya tiada kuasa berdiri sekali-kali. Contohlah kalau kita katalah, contoh kita kata ni dia gini, dia masalah tiada kuasa berdiri ni, walaupun di saat tu memang kalau berdiri okey, kalau berdiri memang okey, dia pun semain berdiri, rokok, tidak sujud, naik berdiri, rokok, tidak sujud, naik berdiri. Jadi pada masa siang hari okey, tapi sebelah malam dia akan umpama keluar darah. Malam umpama dia jadi mengidak sakit. Faham tak ni? Maka di siang hari tu dia panggil sudah tiada kuasa berdiri. Ni. Tapi di siang hari tu dia boleh berjalan pergi mari. Tapi ni saya pernah jumpa yang diuji penyakit seumpama ni. Dia mari kelah, mari berjalan. Tapi lah orang bukan orang sihat, tapi okey lah. Jalan perlahan-perlahan, dengar apa semua. Tapi saya pun dah ingat lah, rasanya dalam tubuh dia ada macam umpama mesin ke gitulah. Dia tahu dah, tak ingat dah kisah dia. Jadi dalam kelas tu dia tanya saya, Ustaz, saya ni tengok macam sekarang lah, dia kata saya mari kelas boleh secara perlahan-perlahan tu, ada ni. Dan saya pula kalau berdiri memang boleh. Maka adakah saya wajib solat berdiri? Macam gitu. Saya mari belajar ni boleh lagi. Nak ceritanya nak belajarnya dia. Mana orang dia tu memanglah, dia kata nak tu boleh mesin. Orang tak sihat lah. Dan sudah arwah lah sekarang ni, cerita lama dah lah. Tapi nak belajar, pisah mari. Orang ni orang segar mega, sadu lagi tubuhnya. Orang tak mau belajar, dah peduli. Orang lah tak ada sibuk apa-apa pun. Orang sibuk malam-malam ada, dia atur masa dia untuk belajar. Tak sibuk mananya, tapi tak mau belajar. Tu atas bagian masing-masing lah. Jadi ditanya saya ni, mai kelas bolehlah sekadar saya. Tapi ni tak kenal orang. Tak kerti nak tengok orang. Orang tua ni segar, tak nak tengok lagi, betul tak tengok ke dia. Cara mana dia berjalan. Tapi memang dia mari tu tak ada tukar-tukar pun. Orang tua lah, dalam 60-70 lah ni. Orang muda. Jadi kita tak kenal orang tak sihat, muka pucat ke, kita tak kenal gitunya. Bila dia tanya saya ni, mai kelas boleh Ustaz? Alhamdulillah
Buat masa ni boleh mari lagi. Dan saya berdiri boleh, dia kata. Lepas tu semayang macam mana? Saya semayang duduk. Dia jawab gitu. Dah kalau kuasa berdiri, kenapa semayang duduk? Kalau kuasa berdiri, wajib berdiri. Gitu. Dia pun balik lah, dia main berdiri. Minggu depan mari pula, baru dah cerita kisah dia sebenar. Ustaz, saya sebenarnya semayang duduk kerana kalau saya berdiri, saya akan keluar darah kerana dia cerita malam, sebelah malam. Jadi bila Ustaz kata wajib berdiri, saya berdiri, memang malam, memang sakit lah, dia kata. Dia tak nyatakan. Saya pun dak usul. Pada usul. Bukan usul mesyuarat ni. Kan mesyuarat ada usul kan? Ada berapa usul kita malam ni? Itu usul apa tu? Dalam mana kita dah moga kita tengok dia gitu. Dia beritahu pula saya mai kelas boleh lagi, alhamdulillah, dia kata boleh berjalan lagi lah, dia kata. Kalau berdiri pun boleh lagi, dia kata. Tapi Ustaz saya main duduk. Kenapa main duduk? Kalau boleh berdiri, kena main berdiri. Dia pun tak ada cerita lah pulaknya. Saya kalau main berdiri, Ustaz, malam nanti saya sakit, tak cerita. Dia balik kemudian tu saya main berdiri lah. Tak tahulah berapa hari dia main berdiri je. Minggu depan dia mari pula dia cerita, saya ikut Ustaz kata main berdiri tu. Malam tu keluar darah sakit, dia kata dia. Dah sebelum tu gitu kalau berdiri. Lah sebab tu semayang duduk, dia kata. Dah kenapa tak cerita? Dia tak cerita. Satu hal saya tak tanya. Lepas tu serik. Dah lah kalau mati dia minggu tu ke mana? Mati dia minggu tu. Kenapa mok ni berat ni? Malam ni nampak sakit-sakit Mok semayang berdiri tadi Zuhur dengan Asar tadi. Lepas tu Maghrib, Isyak ni nampak berat dah ni. Kan mak tak boleh berdiri, kan mana boleh mak berdiri? Misalnya dia kata, sama pula mengajar? Kena samang lah. Sekarang ni kan bagi samang kan? Beri samang dah tu kan? Sama orang mengajar. Sebab salah ajar kemuk dia menyebabkan kemuk dia sakit. Mana kamu? Jadi tak boleh nak lorak mana, tak boleh nak cepat-cepat. Kena tanya molek-molek. Kena tanya molek-molek. Yalah pengalaman kita kira sedih lah kalau kena gitu. Kita ajar salah. Kena buka isi. Kena tanya molek. Sebab apa? Sebab orang dalam sakit dia tak sama. Cuma kita dah tak ada lah kata setengah orang kan ada nampak sini lah tebuk tu kan. Tak ada. Tapi dia dalam tubuh dia ada meseng. Saya tak faham, tak ada ingat dah cerita ni lama dah kot lah. Lepas 9 tahun dah cerita ni. Lepas tu saya pun Allah takut lah. Kalau tanya bab sakit ni, tanya molek. Makna siang hari tu dah kelas dia boleh mari perlahan-perlahan macam dia perlahan tu kita tak nampak lah. Dia tu. Tapi kita tengok dah kelas tu lebih kurang sebaya je. Lebih kurang berjalan kesel-kesel. Tak lah kesel-kesel orang sakit, tapi tak ada boleh sadok seorang habuk dah kelas tu boleh berlarinya kalau tu tu. Lebih kurang je. Masa-masa ada penyakit belaka tu. Tapi dia penyakit dia pelik. Mana dia kalau berdiri siang hari, berdiri rokok tidak sujud, berdiri rokok tidak sujud, dia sebelah malam dia akan jadi sakit. Maka di siang hari tu dia sudah panggil tiada kuasa berdiri daripada siang hari sampai duduk dah. Ada ni. Jadi kena faham bab kuasa berdiri dengan tidak kuasa berdiri. Kemudian pula kita dalam masalah ni kita tak boleh nak persoal orang. Tak boleh nak persoal orang macam mana. Mari semayang berjalan kaki. Siapa tanya semayang duduk. Dia dah bertanya seumpama. Sekarang ni hak duduk dalam kursi saya akan cerita semula. Ni nak cerita semata-mata duduk je. Mari berjalan. Siapa tanya semayang takbir dan duduk. Jadi ada soal majmu'ah itulah. Kata kita tak boleh nak persoal. Tadi di mari berjalan, dia kalau ikut kepada rank dia tak ada rank dah, tak ada upaya dah.
Tapi kira dianya selagi dia boleh melangkah, dia nak mari jemaah juga. Tapi dia berjalan tu dengan memaksa. Dia memaksa, tapi dia nak jemaah juga, dia mari walaupun memaksa. Siapa tanya semayang, kalau dia nak memaksa dia, boleh. Tapi keadaan dia macam mana? Macam orang ke dok? Oh dok, tambahan tadi berjalan pula parking jauh sikit, lepas tu naik tangga masjid pula. Tangga masjid tu ada faktor juga tu. Ada orang dia nak pergi sembahyang mana, tengok dulu tangga kat mana, tangga banyak mana. Kita tengok dulu. Sebab sekarang ni kebanyakan masjid bertangga. Kalau masjid lama-lama tu mungkin lah ada masjid lama-lama tu kan. Masjid lama ada apa tangga. Bukan bertangga naik, bertangga turun pun ada. Tapi bertangga juga lah, sebab nanti balik kita kena naik pula. Sekarang ni dak dah sekarang ni. Hanyakan masjid kok tinggi tangga. Tinggi tangga. Mana kalau duduk 3 batang tangga tu biasa. Ada orang ni tengok sini. Kalau kita nak pergi tandah mana hok agak boleh dengan dia. Sebab apa? Memang dia orang tak sihat, tapi nak berjemaah. Jadi apabila dia parking jauh sikit, lepas tu kena nak tangga pula, siapa lambat pula, orang nak komat dah. Siapa time berdiri tu, Allah merasa dia tahulah keadaan kesihatan dia tahulah gitu dia sama dah. Main-main rasa gini, main rasa hanyut ni, main rasa pelik pening ni, tak boleh dah ni. Boleh berdiri tapi akan jadi gitu. Maka dia panggil lemah. Tadi dia melangkah, dia memaksa. Dan sekarang ni memaksalah berdiri, tak wajib memaksa berdiri. Dia mula-mula tu berdiri, dia tengok macam mana. Dia tahu dah kalau berdiri, masa berdiri duduk gini pun rasa dah. Rasa mana orang panggil apa? Macam bumi ni rasa mana apa? Dia sudah tidak kuasa berdiri. Jadi orang tengok tak boleh kata apa. Mari berjalan solat duduk. Tapi hak tuan diri tu kena pandai sungguh. Jangan kalau berdiri rasa hanyut. Dia rasa hanyut banyak ke sikit je. Kalau kekalkan berdiri, masyakkah, kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk solat ke dak? Dak pun berdiri masa lagi dia panggil kuasa, maka berdiri masa lagi rukun. Tu kata jangan pakai borong, jangan pakai awak muda-muda gitu. Rasa pening duduk jangan. Macam mana keadaan? Yelah time kita dah sihat kan, demam, berasa pening, rokok lagi berasa pening. Tapi kalau berdiri tu menyebabkan masyakkah, kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk solat dah, tapi tak selesa dah lah, itu kuasa lagi gitu. Tapi kadang-kadang dia boleh mari tiba-tiba pula, ni pelik ni, baru duduk. Kerana jangan semata-mata rasa sulit duduk, jangan. Dia kalau berdiri ni masyakkah, kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk solat, barulah berdiri tidak menjadi rukun. Macam lebih cara dahulu, berdiri ni dengan sendiri, bukan wajib bertolong atas satu patah pandangan yang muktamad. Kita bicara sekarang lemah daripada berdiri. Dia punya apa? Dobik sakatang dia, lemah tu macam mana. Sama juga dengan lemah daripada duduk, sama juga dengan lemah daripada mengiring. Sebab apabila lemah daripada berdiri, solat duduk. Lemah daripada solat duduk, solat mengiring. Lemah daripada solat mengiring, solat melentang atas belakang. Lemah berdiri, lemah daripada berdiri, lemah daripada duduk, lemah daripada mengiring, lemah yang samalah, tak kuasa sama. Masyakkah, kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk solat. Dia memang lama dah dia tidak solat berdiri, dia solat duduk lama dah. Dia memang berdiri tak boleh lama dah. Sampai satu ketika kalau duduk ni dia akan jadi macam nak terbalik dah ni.
Maka lemah tak ada duduk. Sebelum tu dia tiada kuasa daripada berdiri, lemah, dia pun solat duduk. Okeylah mula-mula, akhirnya kesihatan dia bertambah merosot, maka duduk pun jadi tak boleh dah. Macam mana dia panggil lemah daripada duduk? Masyakkah, kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk solat. Sama juga solat mengiring lah pulaknya. Kalau solat mengiring, kalau mengiring dah jadi nak balik dah ni, tak boleh dah. Berapa? Macam berlesu dah. Barulah solat melentang atas belakang. Dan sebagaimana berdiri, hak kuasa ni berdiri sendiri, bukan bertolong. Sama juga dengan solat duduk. Duduk ni duduk betul-betul. Hak asal duduk tak lah. Oh, duduk betul-betul tanpa pegang tepi mana-mana, terbalik duduk dia tu. Maka dia tak syarat pegang. Dia nak duduk ni duduk sendiri. Mana duduk ni boleh ke duduk? Hanyut dah ni, nak terbalik dah ni, nak jatuh ke belakang, nak terbalik ke belakang dah ni. Dia panggil lemah. Tapi kalau dia duduk, molek duduk, dia pandai dia pegang apa-apa barang. Boleh lah. Dia tak syarat gitu. Sebab terkadang, saya sebut dah minggu lepas ni, terkadang orang kita sebenarnya tidak kuasa daripada duduk. Sebenar semayang dia mengiring ataupun melentang. Mengiring melentang kita akan bicara pula nanti. Tapi kadang-kadang orang kita ni, dia daripada bilik air apa semua, siap atas chair dia, mandi apa semua, sabun apa semua. Mana dia ni memanglah apa-apa hal pun kena orang buat belakalah. Daripada katil nak turun ke chair, daripada chair kursi apa, kursi beroda tau. Kursi beroda naik atas, memang orang belaka. Memang kayu duduk atas lembek dia, memang tak boleh duduk, dia kena sandar, memang jatuh. Tapi bila dia letak kursi, dia letak kursi ni kan, letak atas kursi, atas kursi ni kan, boleh sandar lah. Ni dua tempat boleh pegang ni. Kalau letak kursi ni dia boleh lah, sebab ni dua tempat tangan boleh pegang ni. Dia tak syarat gitu. Tapi kadang-kadang orang yang sudah uzur sudah lemah daripada solat duduk, dia nak mengekalkan solat duduk juga, tak ada masalah. Tak ada masalah tu. Pada ni dia sepatut solat mengiring dah. Dia pakai solat kursi yang sedap sikit, selesa. Dia pun sandar molek, Allahu Akbar. Dia pegang pula sini. Tapi kalau tak ada nyandar, tak ada megang ni, tak boleh duduk dia. Di situasi itu sebenarnya sudah tidak kuasa daripada duduk. Tapi nak solat duduk tak ada masalah. Ini ramai orang seumpama ni lah. Dia sebenarnya bukan solat duduk, dia sebenarnya solat mengiring, tapi dia nak solat duduk tak ada masalah. Sebab dia nak bertolong dengan ada kursi, ada tempat bersandar, ada tempat berpegang. Jadi berkaitan dengan kuasa lemah ni, daripada pada berdiri ke duduk mengiring ke, sama je keadaan. Sama keadaan. Kemudian hak berkaitan dengan tiada kuasa dia berdiri ni, di antara lagi tiada kuasa berdirinya, atau takut ia akan jatuh ke dalam laut, atau karam, atau takut ia akan karam. Ni hak jenis mayang atas perahu, atas kapal. Perahu kapal ni kan, kalau hak besar-besar tak jatuh ke laut. Kalau hak kapal, hak pelancong tu nak jatuh ke laut ni, duduk dalam bilik macam bilik hotel tu. Jatuh ke laut ni atas sampang lah tu. Sampang. Orang panggil apa tu? Orang panggil orang gigi bukan perahu tu. Fiber. Allah. Dia fiber tu memang nama dia lah. Ke dah lah orang kan main-main tu kan fiber dah. Main-main tu balik-balik nampak ni hitam muka-muka.
Lepas tu dia kata pening lah, pala lah, itulah. Lepas tu bang pergi cari lauk. Ikan ada pasar. Marah dia orang. Kita minat, dia kata. Dah kadang-kadang sewa lah apalah. Sotong tak boleh berapa pun. Tak ada modal pun. Tapi biasa juga orang tahu ke rumah. Orang ajak saya main je. Kita pergi candak sotong. Pasal ada sotong. Macam gitu. Malah cari penipala. Ada orang tak biasa pergi tak ada kerja lain, kerja motor je, kerja buat pun tak boleh. Lepas tu serik saya ada pengalaman juga pergi ke laut dalang, tolok pagi berlabuh petang. Kawan saya dia toke kalau besuk toke kapal dah berapa toke boh. Dia punya awak dia 20 orang lebih. Orang mah dia ajak pergi sekali duduk pondok saja pergi. Tapi alhamdulillah lah, saya 2 orang, lepas tu anak toke tu lah, kawan saya tu lembek situ je lah. Dia duduk motor je, saya alam ledau. Tapi takut lah, nak semayam diri, semayam duduk pun ngesok punggung duduk pun ngesok punggung, nak berdiri mana. Siapa tanya tengah berat tidur pun guling. Allah kata ngucap panjang kita. Tak ngucap panjang apa, tambah ombak bertambah kuat lagu diki. Kata orang ni patutnya tengah lombok kuat ni tutup diki tu, kuat diki. Dia tak takut mungkin dia jadi dah. Kita ni pergi cari pengalaman. Lepas tu dia ajak ambo dah ya. Padang sekali. Dah balik orang semua kegau belaka. Apa? Tinggal mata dengan gigi. Dah balik tu, balik pondok tinggal mata dengan gigi. Hitam muka-muka. Dah panas kritik atas. Itu pengalaman. Tahulah. Tahu. Tapi kalau hok gitu memanglah duduk pun belum tentu lagi. Cuma hok masalah hok di atas kapal laut ni, dia kena tengok pula lah. Kalau kapal besar macam mana, ombak air tenang ke, ombak yang pertengahan ke, ombak yang kuat, ada kena tengok keadaan lah. Hok kata takut jatuh ke dalam laut ni, hok perahu. Perahu tak boleh lah. Berdiri kau tak ada apa-apa lah. Atau karam. Karam tu kecil lagi tu kali tu. Ni jatuh orang je. Jatuh orang je. Cuma antara pesanannya, kalau nak kecing ke nak apa ke, jangan keluar seorang. Apa? Jadi apa-apa, tengok-tengok tak cukup orang. Lepas tu mana? Tak ada. Tu tak ada keluar seorang lah, takut jadi apa-apa. Iyalah, tengok laut pun. Jadi kalau besar ni tak ada lah, jatuh dalam laut mungkin dok, karam tu dok. Tapi boleh berdiri ke dok? Boleh berdiri, tapi semayang macam mana? Semayang gini gini. Boleh semayang gitu. Kesukaran kepayahan yang menghilangkan khusyuk solat, maka dia sudah panggil tiada kuasa beri solat duduk. Tapi tengah-tengah solat duduk, senyap pula-pulanya. Laut dah nak, ombak dah bunyi dah tu dah. Maka dia kena dia apabila kalau berdiri kembali, dia tidak kesukaran, maka berdiri, maka dia kuasa, dia bagi kuasa kembali, maka berdiri menjadi rukun. Ada ni. Dah tadi tu ombak kuat sikit. Lepas ke tengah semayang tu jadi tenang sikit, tenang. Maka kita wajib kena berdiri semeta lah. Diri ni masa macam patah rokok tidak lah. Kalau kita air tenang masa kita duduk tasyahud, lepas tu kalau masa tasyahud bangun berdiri juga, tasyahud berdiri buat benda. Kena berdiri lah. Okey dah. Bukan tadi lah cerita kalau ombak tenang, mana dia boleh berdiri, maka dia wajib berdiri semeta. Jangan nak tanya pula, kalau sekarang ni masa ombak tenang tu, saya sedang baca tasyahud awal, kena berdiri juga ke? Orang tanya tu, berdiri ambil tasyahud awal.
Lepas habis tasyahud tu kembang berdiri lah bangun. Okey dah. Dia cuma ada sikit-sikit je. Tak apa lah. Mabuk. Pakai tu yang betul. Apa dia? Apa? Tanya lagi dah. Tanya apa dia saya? Bangun motor. Jadi Sikit lah. Sikit aja pergi lah. Pergi lah. Tak ada kat kepala tak? Bukan lagi. Tak ada kat kepala, duduk tak boleh semayang, mengiring, semayang, melentang. Mayang kawan ada kan? Kawan tu lah mayang. Hujan lebat lagi bagus. Habis semayang hujan sudah. Pakai basuh muka yang semayang je. Senang je semayang. Dah lah kalau tengah hujan, habis mayang apa? Pakai taduh air muka, habis semayang. Senang je. Habis sabu palu basuh kaki. Lagi mudah nak semayang. Ni bukan tu mabuk lain tu. Hak tu mabuk salah makan obat. Hak tak berakal. Hak ni mabuk pening tu lain tu. Dia kan gila tak je semayang, koma tak je semayang, mabuk tak je semayang. Itu mabuk orang apa? Salah makan obat. Ni salah makan obat, salah makan apa ni? Jadi buih buluk-buluk tak kena orang. Ni mabuk lah. Macam mabuk orang naik kereta tu kan. Budak-budak jenis mabuk tu kan. Jajak motor. Mabuk lah tu. Tu berakal. Tu wajib semayang lah tu. Tapi kalau tak boleh duduk, terbalik, semayang ni. Semayang. Tak apalah lakat pun. Dia sekodor kuasa. Tak boleh kat kepala. Tetap wajib semayang. Mayang mana? Semayang mengiring lah. Mengiring pun terbalik. Mayang melentang. Udah je. Dia dalam bab semayang ni lagi uzur, lagi mudah semayang. Lagi uzur, lagi mudah semayang. Berdiri, duduk pula, mengiring, melentang. Dia bertambah bertambah uzur, bertambah payah, bertambah mudah semayang. Bukan motor semua mati ya. Motor nampak abadi. Bila motor ni motor gitu mati ya. Kalau kat kepala motor. Tak usah kat kepala lah. Tak usah kat kepala lah. Semayang tak usah kat kepala tu. Tu kata semayang mengiring melentang. Jangan kat kepala. Jangan kat kepala. Orang Bandar. Ayo orang Bandar. Oh semangat. Orang Bandar. Bandar ke Payung? Asal Bandar. Tu orang Bandar juga asalnya. Kalau ke majlis ni, baca pada orang tu sedar dia tidur ada dok orang kan. Sedar tu tengah baca pada orang tu, rasa sedar dia patut lendak kana dah habis dak pada orang. Kena dok orang macam gitu lah. Lepas tu? Dok orang jadi dok orang letih kan. Lepas tu? Mana kita duduk ngiri kita mayang baca. Dia dak sedar tu mana pada tak habis ke. Tidur. 2-3 kali gitu tu baca pada orang tidur pula. Ke laut juga? Ke laut? Sama orang Bandar juga ni. Sama orang Bandar. Dia kalau kita tidur, semayang tak batal tidur. Dia tidur ni dia berkait dengan wudu. Kalau tidur dalam keadaan papan punggung tak rapat ke latar, wudu batal. Bila wudu batal barulah batal semayang. Batal wudu
Dia gini, dia tidur tidak membatalkan semayang. Dia tidak ada. Di antara perkara membatalkan semayang tidur tidak ada. Tadi kita bicara bab batas semayang dulu kan, tak ada. Tidur tak ada membatalkan semayang. Tapi tidur ni berkait dengan wudu. Kalau tidur dalam keadaan apa-apa pun rapat bumi, wudu tak batal. Dia tasyahud, dia tidur, wudu tak batal. Bila wudu tak batal, semayang tak batal. Dia sambung balik lah. Mana dia sambunglah balik. Macam cerita orang tidur tasyahud awal, dia bangun tak mana rokok rakaat ketiga, dia masbuk, dia panggil. Sebab dia tidur tasyahud awal. Sebab tidur tidak membatalkan semayang. Tidur dia berkait dengan hukum wudu. Jadi kalau tidur keadaan mengiring gitu, semayang mengiring, memang mengiring lah ni sebab duduk tak boleh. Dia pun tertidur. Memang datang pun sama juga. Jadi apabila dia tertidur, wudu batal. Wudu batal tu membatalkan semayang. Batal semayang. Gitu lah. Kena ambil wudu lah. Wudu lepas tu memang mula lah. Gimana? Tak, dia sungguh dia hak mabuk, kata tak wajib sembahyang ni mabuk hilang akal. Mabuk hilang akal. Bukan ni kan ada kan budak-budak tu kan, ni buah ni jangan makan, mabuk. Kalau orang makan buah tu bukan mutah, dia memang macam macam cakap tak kenal orang. Badan tak kenal orang. Waktu hilang akal dia panggil. Kau hilang akal. Dia sebenarnya macam minum arak. Memang hilang akal tu. Tapi waktu dia buat, bila dia buat tidak menggugurkan cepat sembahyang. Pada dia macam orang minum arak dengan orang salah makan, sama mabuk tu, hilang akal belaka. Orang mabuk ni terlapis kuda pun tak ingat apa satu. Tapi oleh kerana dia mabuk tu dengan bita'addin, dengan melampau, dengan berdosa, kekal je pas semayang. Tu je beza dia. Ada pun orang salah makan ni, jadi mabuk macam orang minum arak juga. Tapi dia salah makan obat dengan makan pun tak kira lah. Durian kan boleh guna. Jadi pun jadi buih mulut tak kenal orang. Itu mabuk yang menggugurkan juga semayang. Bukan mabuk orang mutah. Jadi mabuk sama mabuk makan pi tu lah. Tapi mabuk makan pi ni dia berdosa, maka tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Tapi kalau kita mabuk asal mabuk macam tu lah, macam orang terlampi mabuk gitu. Tapi orang terlampi tu berdosa, dia kekal je pas dia kena sembahyang, kena qada kemudian. Sengaja cari mabuk. Tak, pergi ke laut tu bukan mabuk tu. Bukan pergi ke laut tu, dia mabuk mutah, mabuk lain. Bukan mabuk hilakan. Kehilakan dah. Tak kena. Bukan ada kena orang boleh hilakannya. Kena orang tu. Cuma sakit lah. Sakit lah. Mutah ni sakit kan. Sakit mutah ni. Dada sakit, perut sakit. Kan dia ada obat kan? Makan obat jugalah. Salah obat aku. Dia ikutlah kalau kata tak boleh nak akad kepala, semayang sekadar boleh. Semayang sekadar boleh. Orangnya ni Ustaz, dia pindah hukum tu kan. Dengan kita pindah hukum dah, duduk rokok, lepas tu terlelak pula. Memang tahu. Lepas tu semayang bila pula baca ni kita duduk gini ya. Tak apa-apa hukum. Kalau gitu tak apa. Tapi bila kita baca tu, okey, pindah hukum rokok, lepas tu tidak. Lepas tu tak masa mana terlelak. Lepas tu nak semayang mula kat mana? Dah memang kita sedar tadi kan. Kita rokok, kita yang tidak ikut hukum yang kita yakini ya. Kita yakin hukum mana dah tu buat. Hukum kita yakin. Ikut balik tertik dia tu. Kita ulang daripada awal. Dah. Oh tu
Tu apa penat sangat tu. Penat sangat. Saya pergi hospital tu Ustaz. Ya. Hospital mungkin capur mabak atau suku dia tu. Memang letih sangat. Dia mungkin lah macam hospital ni kadang-kadang macam obat tang sakit tu kan dia, ada obat jenis ngatuk kan. Mungkin lah. Makna solat kekal Jepang ni selagi orang ni sedar. Dia kata cerita di bawah. Dia kata di bawah maka tiada gugur wajib sembahyang daripada seorang sekali-kali. Maka tiada gugur wajib sembahyang daripada seseorang, tiada gugur sekali-kali selama ada akalnya itu maujud, selama lagi akal dia sedar. Hati je sakit sehabis sakit macam mana pun kekal kewajipan sembahyang. Ni dia kait sini. Selagi akal sedar. Nanti sekali last sekali memperlakukan sembahyang dengan hati. Mata tak boleh celek dah, terlantar. Kalau mata boleh celek masa rokok, pejam mata, tidak buka mata, sujud yang pertama pejam balik, duduk tak sujud, ni buka mata semula. Lepas tu bacalah kalau nak baca waktu sunat tu. Itu isyarat dengan mata. Sekarang ni mata pun tertutup rapat, tapi akal masih lagi sedar, memperlakukan sembahyang dengan hati. Ini sembahyang tiang agama, takkan gugur selagi berakal. Sakit macam mana sakit sekalipun. Lepas tu sembahyang sekuasa yang mampu dibuat, tak ada payah-payahnya, yang mampu kita buat. Kalau kata melentang tak boleh, meniarak. Melentang tak boleh, meniarak. Meniarak pun dah boleh. Budak kubur dah tu. Melentang tak boleh, meniarak tak boleh. Apa benda laginya? Buku-buku pun dah kubur. Dah ada. Melentang tak boleh, meniarak tak boleh. Bagaimana? Melentang tak boleh, meniarak tak ada lah. Ada situasi macam mana? Dia kait dengan sini je. Selagi berakal, sakit sehabis sakit macam mana sekalipun, kekal kewajipan sembahyang. Lepas tu di dalam bicara bab rukun qiyam ni dipanjang lagi bicara orang yang tiada kuasa tu, orang lemah daripada berdiri, duduk, mengiring, isyarat dengan tubuh, isyarat dengan kepala, isyarat dengan mata, memperlakukan solat dengan hati. Hak ni hak cerita orang-orang yang kuasa, yang tidak kuasa ni, daripada anak kita budak lagi ni, kita pegang dah ni. Anak mau 7 tahun je. Ni sama hukum ni. Anak kita tidak kuasa berdiri sebab dia kemalangan, dia aksiden, mana ada patah apa semua ni, dia memang tak boleh nak bangun, terlantar, dia hospital. Mak ayah dia wajib kena pastikan anak tu solat. Anak tu tak balik, anak tu tak ada kewajipan. Masa disegar sebelum tu pun tak ada kewajipan. Tapi kewajipan atas kita orang tua ni, wajib kena suruh anak kita semua nak latih ke dia. Mung sakit macam mana pun kekal kewajipan sembahyang. Ini kewajipan atas kita. Anak tak balik ni, sehat-sehat pun tak wajib sembahyang, sakit tak balik. Atas kita mak ayah. Jangan biarlah mudak sembahyang pawang kaki patah, lutut patah, tak boleh nak sembahyang lah, tak apalah, mu tak balik lagi, mu budak. Apabila ajar gitu, sehat sembahyang, sakit patah tak sembahyang, anak tu dewasa nanti disegar sembahyang, sakit tak sembahyang. Cuba kita tengok di hospital Terengganu tu, wak kanak-kanak 7 tahun ke atas tu, mak ayah dia buat sembahyang ke tak? Tak buat sembahyang. Anak naik peluk
hok wak orang dewasa semayang ke dak? Hok sama bawah tu kan. Wajib ibu bapa. Mana wudukkan anak tu, ajar dia semayang macam mana, wajib tu. 7 tahun ke atas. Ada ni. Nak tetapkan, nak tegaskan semayang keadaan macam mana pun mu wajib semayang. Jadi balik tu dengan semayang ni kemah. Ni anak punya kepala, mak semayang mak punya kepala, tak apa lah. Gitu je. Mak ngatur lah mak tak apa lah. Mak lah biasanya jenis orang mudah kan. Allah mak lewat ni kena tinggal bahkan subuh ni tak apa lah. Kerana gamu dah bangun terlewat sikit kan. Kalau semai subuh tinggal bah, tak payah subuh dah. Mak pun tak apa amu tak boleh lagi. Mak boleh kata ada apa dalam kali anak tu besar, sempat semayang, sibuk tak semayang. Sebab apa? Ajar gitu dah. Lepas tu kita bab ilmu qiyam berdiri ni, kuasa tidak kuasa dia berdiri, mana kita kena ajar daripada budak lagi. Tambah pula kalau dia sakit itu, patah apa semua tu, dia dah ngau kata. Apa tu kata, jangan ambil motor tu, hilang motor, dah ke bawa accident. Oh lagilah nak suruh semayang. Tu bukan kerana tu, dia nak cerita lah. Dia accident tu kena dah ngau kata, hilang semua motor contohnya. Lepas tu dah ada accident, patah kaki ke patah lengan pula kira lah. Sakit nak mayang kerana mak itulah nak ngau kata. Tapi nak ceritanya bukan kerana dia nak kata. Nak ceritanya bila anak itu macam tahun dalam keadaan yang macam mana sekalipun, selagi akal disedar, wajib kita suruh dia semayang. Kewajipan kita. Anak kita ada kewajipan, sebab dia tak balik lagi. Ini ilmu ni, ilmu yang berkaitan dengan rukun yang ketiga, rukun qiyam. Atau takut kencingnya bagi orang salisil baul. Dia kalau berdiri, air kencing akan keluar banyak. Kalau duduk, air kencing dia akan keluar sedikit. Orang salisil baul, orang yang dedas. Dia berdiri ni kan, air kencing akan keluar banyak. Kalau duduk pun air kencing keluar juga, tapi tak banyak. Maka dia pun solat duduk. Petang-petang main bola. Ke orang salisil baul tak boleh main bola? Orang salisil baul boleh main bola tu? Boleh. Dia gagah kan, situ je jeng. Dia gagah. Mu main duduk, petang-petang main bola. Ada ni. Petang-petang main bola. Semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, duduk je dia. Mu ni luar biasa. Luar biasa kan. Sebab apa? Sebab dia salisil baul. Kalau dia berdiri, air kecil keluar banyak. Kalau dia semayang duduk, air kecil keluar sikit. Maka dia pun solat duduk. Kalau berdiri duduk, air kecil sama banyak keluar, dia wajib kena solat berdiri. Tu. Tu kata cerita bab dalam keadaan orang yang dipanggil orang yang uzur, dia ada kuasa berdiri. Walau dia gagah, tapi apabila dia berdiri, air kencing dia akan keluar banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.